merdeka super negara. Kita lebih baik berdaya penuh. Ada seni dia, ada maruah dia. Dia bukan murah. Ambo nak moyong. Siapa nak pakai buah moyong ni tak tahu. Jaga-jaga, be. Moyong ni ramah makan. Apa moyong ni bodoh-bodoh belakang ke? Ai, dok kena fikir kami dalam hati, dalam dada mewe. Baiklah, kita kembali dalam HTV. Sebentar saja tadi anda baru menyaksikan trailer filem Denuh yang menampilkan kisah kesenian Mak Yong di era sebelum merdeka. Denuh ini merupakan filem sulung arahan Datuk Ahmad Tamimi Siregar yang menariknya menjadi filem pertama Malaysia diangkat ke China sempena Asian Movie Night tahun lalu. Wow, dan hari ini kita akan bersama dengan dua nama besar yang menjayakan filem ini. Ini dia, Datuk Tamimi Siregar dan pelakon hebat Azman Hassan. Assalamualaikum. Ya Allah. Dah rindu 50 tahun. Ya, dekat tempat ni kan? Ya. Bang. Ya. Okey. Meh. Okey, Datuk. Filem Denuh. Okey, filem Denuh ni merupakan filem pertama saya di usia 75. Oh, wow. Orang umur 20 ada 4 filem, saya dah 75 tahun baru satu keluar filem. Bukan dulu sebenarnya ada, tetapi kita terlalu memilih dan kita tidak mau menyusahkan orang. Jadi alhamdulillah dengan dana finas yang kita dapat ini pada tahun 21 dan tertangguh sedikit-sedikit perbaikan teknikal sebagainya sehingga tahun lepas, tahun inilah alhamdulillah ianya dapat dipasarkan dan insya-Allah dan pelajarannya pada 12 bulan nanti dan masuk panggung wajib tayang 21 bulan. 21 Ogos ni, Datuk. Kenapa pilih Mak Yong, Datuk? Secara jujur, saya dengan teater lokal tradisi itu terlalu akrab. Mak Yong, Randai, Mek Mulung dan segalanya itu terlalu akrab. Dan oleh kerana pula kita yang cerita ini sebenarnya tahun 2005 dah muncul. Idenya itu daripada arwah Sabri Muhammad Zain dan Besar Moza. Diangkat daripada kisah benar zaman dulu. Tetapi kita fiksikan sedikit dan kita indahkan dan ada persoalan banyak dalam situ, konflik jiwa, konflik manusia, konflik politik, konflik kehidupan dibawa di dalam satu kelompok mayung yang begitu tertekan hidupnya selepas keluar daripada istana. Sebab zaman dulu kesenian mayung itu kesenian istana. Tapi satu ketika berubah, ianya terkeluar dan menghadapi kehidupan yang serba berbeza. Daripada senang tiba-tiba jadi tiba-tiba wah, ini benar-benar dunia. Jadi pertemuan inilah kita angkat dan masing-masing ingin perjuangkan untuk ke sana. Ke sana maksudnya itu masing-masing mempunyai hala tuju. Denuh tu dalam bahasa Kelantannya sana. Di sana? There. Gimana Denuh? Denuh. Tapi saya bukan Kelantan. Tapi saya terlalu akrab dengan kesenian Kelantan. Tak tahu macam mana ke mana. Itu yang saya nak tanya dengan Abang Azman ni. Dia bukan orang Kelantan. Tapi cerita ni memang 100% dari Kelantan. Bukan dari terjemah. Dari yang diangkat benar. Bukan terjemah. Macam mana Abang Azman bila dapat skrip tu kan? Okey, saya nak. Apa yang membuat tu? Untuk saya mungkinlah tidaklah kata masalah sangat walaupun saya bukan orang Kelantan sebab saya banyak pergaulan dengan orang Kelantan jadi saya memang dah biasa daripada pergaulan lah saya belajar dialek Kelantan tu sendiri. Apa antara yang mencabar yang ni? Mungkin dialek sendiri tak pada abang tak? Ada sisi yang mencabar pada abang? Saya ada satu scene fight dalam bukanlah panjang sangat tapi ada scene fight untuk saya lah. Datuk senyum je. Orang tua kena lawan dengan orang muda. Okey, faham. Itu dalam hujan, dalam lumpur. Dalam hujan cuaca dia itu yang saya dengar bila ada satu interview Datuk kata Datuk sangat bersyukur bila minta hujan Allah bagi hujan. Minta panas Allah bagi panas. Dengan tempat tu semua. Walaupun di peringkat awal kita menggunakan artificial rain, menggunakan hujan sendiri. Tetapi bila roll dan bila kita mahukan hujan lebat, lebat sampai kita terpaksa
Allah Tuhan lebih pula kita nak tadi separuh dia bagi penuh. Tapi tak apa, kita manfaatkan, cuma kita ada perbaikan di situlah. Jadi kekangan saya mengharapkan kerana kita ni cerita berat ya. Dan darah para penonton dan peminat cerita-cerita yang lain sikit, tidak fighting, tidak gaduh-gaduh, tidak apa, tapi ini cerita tentang manusia. Kita cuba melihat, kita cuba fikir, insya-Allah walaupun ianya berat, saya harapkan ianya akan memenuhi kehendak pasaran nanti. Tapi Datuk, ada satu yang saya satu scene yang saya tengok tu agak macam scene Nat Zainal. Itu adakah scene itu yang agak-agak rasa macam jadi kontroversi? Saya sebenarnya tidak ingin menjual itu. Ya. Tetapi hanya itu sebahagian, dan saya pun terlalu terhad sehingga kan tidak ada reverse di situ. Dan itu saya pun minta maaf dengan Nat, terpaksa ini kali terakhir Nat seperti itu. Kerana Nat sudah pun berhijab. Betul. Jadi waktu itu dia tidak. Jadi itulah paparan terakhir beliau dalam dunianya itu. Tetapi sebenarnya itu menarik pada saya. Betul. Kalau yang sudah melihat Nat sekarang ingin melihat Nat sebelum tu, bukan je jahat, tetapi itulah dia Nat. Kerana cerita ni saya memang patuh syariah, cheers total. Persentuhan sebagainya tidak banyak berlaku, tetapi cuma zaman itu di Kelantan hanya berselendang saja, tidak berjilbab macam sekarang. Menepati masa masyarakat lah. Tapi itu era bila Datuk? Tahun ke berapa? Dia berlaku kisah ni sekitar tahun 1955, zaman Pramerdeka, di mana Mak Yong ketika itu sama macam zaman sekarang. Kalau dulu yang pacak Jabatan Penerangan sambil berkempen, sambil tengok wayang. Zaman dulu ketika itu Mak Yong adalah salah satu hiburan bahan untuk diketengahkan sebagai sampingan kepada penceramah-penceramah. Tapi satu juga yang penting di sini, Mak Yong itu ada satu watak peran tua, peran muda yang mereka boleh keluar zaman. Dia boleh, kalau dia bercerita melawak itu, dia boleh keluar zaman. Di situlah sebenarnya diterapkan segala informasi, segala nasihat, walaupun zaman space ke apa ke, zaman sebelum, zaman selepas, dia dibenarkan. Itu yang hebat. Maka Mak Yong menjadi bahan untuk digunakan sebagai sampingan, sambil hiburan, sambil itu juga memberi informasi dan juga pengajaran. Abang Azman, abang memegang watak sebagai? Saya menjadi Pokdo. Pokdo ni dia driver kepada Datuk Nik yang dilakonkan oleh Cik Cam. Jadi saya ni bukan kata driver semata-mata. Dia ada satu tugas-tugas khas, maksudnya mata-mata ni. Ada selain daripada driver, saya juga jaga keselamatan Datuk Nik, dan apa-apa pesanan-pesanan dia saya akan lakukan. Kalau zaman-zaman dulu tu driver tu bukan itu saja. Dia juga orang gedebeh. Maknanya segala-galanya dia buat. Dialah tukang nasihat, dialah tukang yang baik, dialah penyelesaian masalah. Seorang seperti Pokda dengan Datuk Nik tu, dia bukan just a person, dia melihat dari jauh. Segala-galanya dia boleh baca. Maksudnya ada berlaku tak elok ke, sifat perkara tak elok ke, dia dah boleh nampak dari jauh. Jadi sifat seorang Pokda masa zaman-zaman dulu itu memang bukan macam sekarang, terpaksa bodyguard lain, driver lain, ini lain, tak ada, semua rangkum satu. Itu kira orang yang paling dipercayai lah masa tu. Kepercayaan kepada Datuk. Kalau abang ingat banyak-banyak scene dalam cerita ni kan, scene mana yang abang rasa, walaupun abang tak ada kat situ, mungkin abang ada dekat set ke apa, abang baca skrip, mana yang paling mencabar abang rasa? Saya rasa scene fight tu lah. Scene dalam hujan tu. Yang paling abang suka sekali yang tu? Saya suka sangat yang tu. Daripada tu yang paling saya ingat lah. Macam Datuk sendiri, ialah ini filem pertama. So, saya nampak ada satu yang orang ramai tu kan, ada berapa ratus orang sebagai tetamu. Itu antara yang big scene juga? Ya, big scene juga. Dan ini dilakukan sewaktu itu. Dia cuba diangkat Mak Yong tu kepada approach baru. Jadi Mak Yong tu nak dilacurkan gitu, di mana kan dimasukkan elemen joget dan setiap orang yang datang menonton tu kena bayar. Jadi tu sebuah tu melanggar
prinsip, melanggar falsafah, dan itulah konflik yang sebenarnya berlaku dalam itu. Dan cuba kita lihat bagi penonton nanti apa sebenarnya persoalan itu. Apa yang dikatakan Pok Ye itu, maruahnya di mana, keseniannya di mana. Janganlah dicampur aduk seperti itu, maka maruahnya hilang dan kesenian Mak Yong tu hilang. Cuma sekarang ini yang kita usahakan bukan apa, kerana Mak Yong sudah diterima, di-endorse oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Maka ianya sentiasa berkembang. Kalau tidak persembahan pun, paling tidak filem-filem dan drama-drama berlatar belakangkan kisah kehidupan seperti itu harus kita angkat supaya ianya tetap kekal dan wujud di mata masyarakat, mata-mata dunia. Ya, Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan macam mana filem ini diangkat menjadi ditayangkan di China Asian Movie Night. Ya, waktu itu saya dijemput oleh sebuah agensi di China untuk mengupgradekan, meningkatkan kualiti filem ini daripada 24 frame kepada 48 frame high speed. Jadi filem ini sebenarnya ada dua kualiti. Satu kualiti 48 speed, PSM, sekarang yang satu lagi standard 24. Dan waktu itu ditonton oleh wakil daripada China dan juga daripada embassy, dan mereka meminta supaya filem ini diwakilkan sebagai daripada wakil Malaysia di Beijing ASEAN Film Festival. Dan insyaAllah selepas ini Beijing University menjemput juga saya untuk mengangkat Denu mewakili Malaysia dalam festival filem-filem bercorak tradisi dan budaya seperti ini di Beijing. InsyaAllah. Saya rasa benda ni memang patut diangkat kan, filem yang mengangkat budaya dan seni warisan kita. Kan? Sebab budak-budak sekarang, Datuk, mungkin dah tak nampak kan. Jadi betul, kurang pendedahan. Kita terpaksa menyongsong arus sikit lah. Kalau kita nak mengikut arus sangat-sangat, kita pun tetap hanyut terus. Jadi kalau ada 10 filem yang bercorak gaduh-gaduh market pasaran besar-besar, mungkin 1-2 kita kekalkan supaya ianya tetap wujud. Dan ditambah pula kan karyawan-karyawan yang muda dengan genre-genrenya. Jadi kita seperti saya ni cubalah kekal pada genre yang ada itu, paling tidak dalam 10 ataupun 5, 6, 7 filem yang bercorak komersial, ada satu yang dinilai dalam bentuk kenegaraan dan juga bersifat ada kesenian dan budaya di situ. Baiklah Datuk, dah pusing-pusing dah Datuk, dah last saya kata. Dengki lah dia ni. Itulah. Okey Datuk, last word untuk filem Denu ini. Ya, saya memohon kepada para penonton sekalian untuk meluangkan masa dan waktu, terutama sekali mereka yang agak-agak ada berusia 50 ke atas tu dah boleh dapat 50%, kalau belum tu dipanggil di pawagam, dan kalau boleh bawa anak-anak untuk mengenali, kerana filem ini general, umum, tidak ada yang terlarang, bukan kata under 16, 13, 18, tidak, ni terbuka. Jadi saksikan dan sama-sama mendukung filem lokal, filem Malaysia untuk kita semua. Terima kasih banyak-banyak pada HTV. Ya, Abang Azman. Okey, Denu adalah sebuah filem tentang seni tradisional dulu ya. Saya mengharapkan supaya generasi hari ini datang menonton dan mengenali, mengikuti, dan filem ini juga memberi satu warna yang lain di pawagam selain daripada cerita-cerita action dan macam-macam genre lagi. Ini tentang kesenian. Ya, paling tidak sinematografinya akan memukau, insyaallah. Insyaallah. Itu dia. Jadi jangan lupa save date anda untuk menyaksikan Denu pada 21 Ogos ini. Dan terima kasih bersama kami pagi ini, Datuk dan Abang Azman. Dan jangan lupa tonton Denu di pawagam 21 Ogos ini. Baiklah, kita akan kembali lagi dalam HTV. Ada kejutan untuk anda. HTV. Anak buah aku, Kapten Odoke. Say! Jaga-jaga, be. Mok Yung ni ramah makan. Kalau gini, bawa Mok Yung kita boleh jual. Mok nak genyok, Kamu yang aku kata. Mati! Gocak ni! Apa Mok Yung ni bodoh-bodoh belakang? Hey! Dok
Nak fikir kami dalam hati, dalam dada mewe.